Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat hujung minggu kepada semua ikan kami di Selamat Malaysia. Hari ini bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga di TikTok dan juga di RTM Klik. Hari ini anda bersama saya Irfan Nasution dan juga Syuhaida Arifin. Cantik orangnya pagi ni. Terima kasih Irfan yang comel. Okey, hari ini kami bersama dengan anda 2 jam, 8 hingga 10 pagi seperti biasa. Hujung minggu ni kita santai-santai sikit. Tapi dalam santai-santai pun macam biasa 8 pagi kita nak kongsi pada anda antara perkembangan berita yang terkini dan juga semasa. Macam biasa kita nak ke Instagram berita RTM untuk perkongsian pertama pada pagi ini. Kita nak berkongsi pada anda di mana ekonomi Malaysia berdaya tahan di sebalik cabaran dunia. Betul. Di mana kerajaan yakin kekal unjuran pertumbuhan ekonomi sebanyak 4% hingga 5%. Ini kita dapat saksikan sebenarnya momentum ini masih lagi berada dalam keadaan yang positif di mana kadar inflasi sudah pun menurun daripada 2.8% pada Mei 2023 kepada 2.4% pada Jun tahun ini. Ya, dan pengeluaran juga berjaya mencatatkan kadar terendah pasca pandemik sebanyak 3.4% pada Jun lalu berbanding 3.5% bulan sebelumnya. Dan ini sejalan dengan kerangka ekonomi madani dan kertas dasar iaitu Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini dan Belanjawan 2024 akan melalui strategi dan langkah untuk menstruktur semula ekonomi serta menjamin pembangunan inklusif untuk rakyat Malaysia. Ya, Alhamdulillah, kita doakan agar ekonomi kita bertambah baik dari semasa ke semasa. Setakat ini ialah masih lagi berada di landasan yang tepat. Dan perkongsian berita seterusnya pada pagi ini, Irfan, kita nak kongsi berkenaan dengan pelan jangka panjang yang pastinya terkait berkenaan dengan bekalan produk penting yang sudah ada di pasaran. Betul, dan pelan jangka panjang akan dirangka untuk memastikan bekalan produk penting dalam negara tersedia tanpa perlu bergantung kepada negara luar. Dan Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Amir Muhammad Ali berkata, ia bagi mengelak bekalan produk terganggu akibat faktor-faktor seperti geopolitik dan juga bencana alam yang berlaku. Dan menurut beliau juga, setengah produk dibawa masuk dari luar negara atas faktor kos import yang lebih rendah berbanding kos pengeluaran di dalam negara kita sendiri. Dan setakat ini, 100% bekalan gula mentah di Malaysia dibawa masuk dari Brazil selepas India memberhentikan ekspor gula mentah pada tahun ini. Adalah situasi berkaitan dengan pelan jangka panjang yang telah diaturkan untuk rakyat Malaysia. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada perkembangan terkini berkaitan dengan mangsa nahas pesawat di Elmina. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Al-Mustafil Shah berkenan menyampaikan sumbangan peribadi kepada Balu Allahyarham Idris Abdul Talib Ramali, salah seorang mangsa nahas pesawat di Elmina, dan sumbangan diserahkan oleh Datuk Paduka Mahajalela Istana Negara Datuk Azwad Effendi Zaira Kitaini. Ya, Adina Aisyah sebenarnya pernah bertugas sebagai pegawai pentadbir sumber manusia di Istana Negara dari tahun 2011 hingga 2015, dan selepas itu beliau pergi untuk meninggalkan Istana Negara untuk meneruskan tugasnya sebagai pegawai kepada Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Apa-apa pun kita doakan supaya keluarga mereka untuk terus kekal tabah. Lagi sekali, satu lagi berita untuk kita memberikan bantuan kepada keluarga mangsa nahas pesawat untuk kita memudahkan urusan jenazah. Kerajaan akan menyediakan bantuan yang diperlukan oleh keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina Shah Alam semalam, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban keluarga, terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan beliau turut maklumkan proses berdasar terhadap 10 mangsa terkorban dalam nahas itu akan dipercepatkan prosesnya bagi memudahkan pengurusan jenazah. Okey, seketika nanti kita akan bawakan secara langsung pada anda semua proses penyerahan jenazah kepada ahli keluarga mangsa ini. Ia mengambil masa agak lamalah kerana seperti kita semua sedia maklum, jenazah itu ada sebahagian daripada mereka di mana keadaannya tidak berapa sempurna. Jadi ini makan masa untuk pengecaman mayat dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bawa anda ke lokasi untuk kita ketahui keadaan semasa penyerahan jenazah mangsa yang terlibat dalam insiden kapal terbang terhempas di Elmina kepada ahli keluarga mangsa. Baik, seterusnya kita dalam kita menyambut sambutan Bulan Kebangsaan ini, kita perlu ambil langkah preventif untuk hindar isu 3R daripada berlarutan. Usaha-usaha preventif wajib dirintis bagi
menghindarkan isu-isu menyentuh agama, raja dan kaum 3R daripada berlarutan. Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah bertitah ahli-ahli Dewan Negara dan orang besar jajahan hendaklah berperanan proaktif membantu usaha-usaha preventif dan langkah-langkah pembendungan yang tegas supaya perkara ini dapat mengekalkan keamanan negara daripada terus terancam dengan adanya isu 3R yang semakin lama mungkin menjadi topik yang dibuatkan oleh rakyat Malaysia. Ya, betul. Okey, kita nak berehat seketika. Itu antara berita-berita semasa yang sempat kami kongsikan untuk anda pada pagi ini. Ada banyak topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.